TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak belajar berkaitan dengan pengajian keusahawanan. Disebutkan 9 daripada 10 pintu rezeki itu daripada perniagaan. Jadi anda semua mesti nak jadi seorang usahawan, kan? Jadi siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Muhammad Hafiz Mat Jamal. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita nak belajar mata pelajaran pengajian keusahawanan. Ya, baik Cikgu, sebelum kita nak tahu apakah topik yang akan Cikgu bicara pada hari ini, Cikgu, boleh tak kita kenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Okey, baik. Okey, saya memperkenalkan yang pertama bersama kita iaitu Khairul Ikhwan bin Muhammad Nazri, kemudian Aidil Iman bin Muhammad Fauzan, dan Nur Syahada binti Muhammad Aris Fazullah, dan yang bawah adalah Putri Alia Sofia binti Omar Jarrah. Baik, mereka nampak dah bersedia Cikgu nak bersama dengan Cikgu pada hari ini. Tapi apa topik yang akan kita bicara hari ini Cikgu? Okey, topik hari ini kita akan bicarakan berkaitan tentang konsep keusahawanan, unsur dalam konsep keusahawanan dan sumber keusahawanan. Baiklah, murid-murid kita di rumah pun dah bersedia Cikgu untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Jadi boleh kita mulakan kelas kita Cikgu? Boleh. Dipersilakan. Okey, hari ini kita akan bicarakan berkaitan tentang konsep keusahawanan dan sumber keusahawanan. Okey, inilah sumber kita, buku teks tingkatan 4 dan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran pengajian keusahawanan. Okey, pengenalan keusahawanan yang pertama kita akan lihat tentang keusahawanan daripada pelbagai perspektif. Kemudian unsur dalam konsep keusahawanan. Pada bab seterusnya sumber keusahawanan iaitu definisi sumber keusahawanan dan jenis sumber keusahawanan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 17 hingga 27. Okey, standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini, itulah pertama menjelaskan keusahawanan daripada pelbagai perspektif. Yang kedua, menguraikan unsur dalam konsep keusahawanan. Ketiga, menyatakan definisi sumber keusahawanan. Dan yang keempat, mengenal pasti sumber keusahawanan fizikal dan bukan fizikal. Okey, kita lihat keusahawanan daripada pelbagai perspektif. Ada dua perspektif dalam kaitan tentang keusahawanan. Yang pertama perspektif Islam dan yang kedua perspektif konvensional. Jadi kita lihat pada keusahawanan mengikut perspektif Islam, mana yang pengacara kita bagi tahu tadi tentang 9/10 daripada sumber rezeki. Itulah dalam Islam kejayaan dituntut dalam Islam kerana dikira sebagai satu ibadah umum. Sampai kita senyum pun satu ibadah juga. Okey, yang kedua tuntutan fardu kifayah yang menjadi kewajipan sebahagian umat Islam untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Kemudian yang ketiga, sumber rezeki yang digalakkan ataupun dikatakan sumber pendapatan. Yang keempat, mempunyai martabat yang tinggi di sisi Islam kerana apa? Dapat bantu masyarakat yang memerlukan seperti kita bersedekah, dan zakat merupakan salah satu kewajipan dalam masyarakat Islam untuk dikeluarkan daripada zakat perniagaan maupun zakat harta. Okey, seterusnya dalam keusahawanan dalam Islam kita ada 4 prinsip. Yang pertama falah, yang kedua amanah, ketiga tawakal dan yang keempat istiqamah. Jadi cikgu minta siapa yang boleh terangkan 4 prinsip ini. Siapa nak cuba? Okey, Khairul Ikhwan. Okey, Khairul Ikhwan. Silakan. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, prinsip konsep keusahawanan dalam Islam ada empat. Yang pertama adalah al-falah. Al-falah membawa maksud kejayaan. Usahawan yang mengamalkan konsep al-falah dapat menyelesaikan masalah ummah dengan mencipta dan mengeluarkan sesuatu yang baru
untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Seterusnya, usahawan mampu menyumbang kebaikan dan juga kemakmuran kepada masyarakat. Okey. Yang kedua adalah amanah. Konsep amanah ialah melatih usahawan menjayakan perniagaan dengan baik dan jujur untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pelanggan. Okey. Sebab usahawan perlu amanah ialah segala rezeki yang diperoleh adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala untuk diuruskan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah tawakal. Maksud tawakal ialah berserah dan menerima sesuatu dengan hati yang terbuka. Dengan tawakal, rezeki akan menjadi lebih luas kerana kita hanya berserah kepada Allah setelah bertungkul lumus menjayakan perniagaan. Dan yang terakhir sekali adalah istiqamah. Okey, maksud istiqamah ialah tidak mudah berputus asa dan sentiasa melakukan sesuatu perkara secara berterusan. Okey, istiqamah amat penting kerana usahawan dapat meneruskan perniagaannya walaupun perniagaan yang dijalankan kurang berjaya, tapi dia tetap istiqamah. Okey, terima kasih kepada Khairul Ikhwan. Okey, itu 4 perkara atau 4 prinsip yang mesti ada sebagai seorang usahawan dan sebenarnya memang ada pun pada dalam diri setiap orang yang perlu kita ada kejayaan, falah, yang kita ada target, misi kita, kemudian kita ada amanah, jujur dalam setiap pekerjaan kita, kemudian tawakal. Maknanya kita setelah usaha kita berserahlah kepada Allah. Dan yang keempat, istiqamah, maknanya kita tidak mudah putus asa apa yang kita hadapi dalam sesuatu situasi ataupun perkara ataupun sesuatu risiko yang kita hadapi dalam sesuatu perniagaan maupun kehidupan. Okey. Maknanya cikgu, dalam kita perniagaan ni kita perlu ada 4 prinsip utama ni, falah, amanah, tawakal dan juga istiqamah cikgu Ya. Fati, okey. ingatkan. Fati. F A T I. Itu akronim cikgu Akronim dia. Okey, baik. Murid-murid, banyak lagi yang akan cikgu kongsi selepas ini. Dalam perniagaan, pegang 4 prinsip yang cikgu berikan. Fati, falah, amanah, tawakal dan juga istiqamah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali dalam Sukses SPM 2022 bersama saya Ahmad Sufian Azman hari ini dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan tingkatan 4. Baik murid-murid, anda semua dah bersedia untuk segmen yang seterusnya cikgu? Apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan membicarakan keusahawanan mengikut perspektif konvensional pula. Yang pertama tadi perspektif Islam. Okey, jadi perspektif konvensional ada 3. 1, pendekatan psikologi. Kedua, pendekatan ekonomi. Dan yang ketiga, pendekatan sosiologi. Jadi cikgu pun nak minta lah murid-murid yang boleh kongsikan maklumat berkaitan tentang 3 pendekatan ini. Saya minta siapa yang boleh? Okey, Aidil Iman. Okey, Aidil Iman, bentangkan ataupun kongsikan 3 pendekatan ini. Silakan. Melalui perspektif konvensional terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan psikologi. Ia menekankan aspek ciri-ciri personaliti seseorang. Contohnya, keperluan pencapaian dan berani mengambil risiko. Ia juga dikaitkan dengan gelagat diri yang lebih cenderung kepada fokus dalaman. Okey, pendekatan yang kedua ialah pendekatan ekonomi. Ia lebih menekankan pada aspek keuntungan dan kekayaan. Dia boleh mendorong seseorang untuk melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan. Ketiga, dia dapat mencari peluang perniagaan yang dapat menjana keuntungan. Usahawan adalah sebahagian daripada pembekal selain bahan mentah, tanah dan modal. Yang terakhir sekali, pendekatan sosiologi. Keadaan semasa mempengaruhi penglibatan seseorang. Perasaan tidak puas hati itu membuatkan dia melibatkan diri dalam usahawan untuk atasi masalahnya. Terdapat 4 faktor dorongan. Yang pertama, peralihan negatif, tempoh peralihan, tarikan positif dan tolakan positif. Okey. Tu ada 3 pendekatan yang diterangkan oleh Aidil. Okey, Aidil boleh terangkan tentang faktor dorongan peralihan negatif. Contohnya?
Contohnya orang tu kena buang kerja. Jadi dia ambil usahawanan ni sebagai kerjaya baru dia. Okey, tu antara beberapa faktor dorongan yang diketengahkan ataupun yang diterangkan dari sudut pendekatan sosiologi. Jadi kalau kita lihat daripada pendekatan psikologi kan, maknanya pertama yang terakhir yang disebutkan ataupun dalam kata kejayaan dan pencapaian seseorang dipengaruhi dengan pelbagai faktor persekitaran, itulah yang mempengaruhi orang untuk terus mencari peluang keusahawanan ataupun peluang kerjaya dalam bidang perniagaan untuk mencapai kejayaan. Kemudian kalau kita lihat tentang pendekatan ekonomi pula adalah berkaitan tentang menjana keuntungan. Selagi mana boleh menjana keuntungan walaupun terlihat sampah yang kecil pun ataupun kertas yang recycle pun boleh mendatangkan keuntungan bagi sesebuah syarikat untuk diusahakan. Kemudian kalau kita lihat tentang pendekatan sosiologi juga, ini berkaitan tentang faktor sosial budaya kan, ataupun galakan dan pengalaman seseorang ataupun pengalaman kita yang selepas pandemik atau sekarang endemik dan persekitaran sekarang ini dengan penyakit yang pelbagai yang mengancam kita, maka pelbagai usahawan-usahawan untuk menghasilkan contohnya emas kan, ataupun perkara-perkara yang mendatangkan berkaitan tentang keselamatan ataupun kesihatan, terutamanya produk-produk makanan yang membabitkan kesihatan. Okey, sebagai ingat semula, kan, nyatakan 4 prinsip konsep keusahawanan dalam Islam. Mungkin Aiman boleh ingat? Saya boleh ingat cikgu. Okey. Boleh saya cuba? Boleh, cuba. Okey, baik. Yang tadi cikgu ada sebut last sekali Fati tadi cikgu. Okey, ya betul. Iaitu falah, Ya. amanah, Ya. istiqomah. Ya. Tapi sebelum tu tawakal. Ya, betul. Balik. Okey. Bagus. Okey, harap murid-murid pun ingat ya. Okey, kita lihat soalan contoh SPM bahagian A. Soalannya ringkas tetapi memberi maknalah kepada murid untuk ingat fakta-fakta penting. Okey, yang pertama adalah nyatakan 2 perspektif terhadap keusahawanan, 2 markah. Harap-harap murid-murid bersedia ya untuk menjawab. Yang kedua, senaraikan pendekatan dalam perspektif konvensional, 3 markah. Okey, bahagian B pula, jelaskan keusahawanan mengikut perspektif Islam, 4 markah. Dan yang kedua, jelaskan prinsip konsep keusahawanan dalam Islam, 6 markah. Banyak markah tu, banyaklah isi dia. Jadi murid harap bersedia. Okey, yang pertama, cuba siapa nak cuba? Saya Silakan Okey, syuhada. Nur Syuhada. dua perspektif tu ialah perspektif Islam Okey. dengan perspektif konvensional. Okey, nanti kita lihat jawapan dia. Seterusnya yang kedua, pendekatan dalam perspektif konvensional. Siapa cuba? Saya. Okey, Khairul Ikhwan. Okay. Ada 3. Yang pertama, pendekatan psikologi. Okey. Yang kedua, pendekatan ekonomi. Dan yang ketiga ialah pendekatan sosiologi. Okey, 3 ya. Okey, nanti kita lihat jawapan dia. Okey, seterusnya bahagian B. Jelaskan keusahawanan mengikut perspektif Islam. Ada 4 markah. Siapa yang boleh cuba tentang perspektif Islam? Saya cuba lagi. Okey, Khairul nak cuba lagi. Okey. Okey. Terus. Keusahawanan menurut perspektif Islam ialah kerjaya yang dituntut oleh Islam kerana keusahawanan merupakan satu ibadah. Okey. Okey. Yang kedua, keusahawanan adalah suatu bentuk ibadah umum dan keusahawanan juga adalah tuntutan fardu kifayah. Dan yang terakhir sekali adalah usahawan mempunyai martabat yang tinggi di sisi Islam. Okey. Seterusnya yang kedua, prinsip konsep keusahawanan dalam Islam. Saya cuba. Okey, Aidil. Terdapat 4 perspektif dalam Islam. Okey. Yang pertama, falah, iaitu berjaya menyelesaikan masalah ummah dengan mencipta sesuatu yang baru. Selain itu, amanah pula melatih menguruskan perniagaannya dengan baik untuk kesejahteraan diri, keluarga, pekerja dan masyarakat. Seterusnya, tawakal ialah menerima sesuatu dengan hati yang terbuka. Akhir sekali ialah istiqomah, iaitu tidak mudah berputus asa. Okey. Kita lihat jawapan tentang bahagian A tadi, perspektif Islam dan perspektif konvensional. Okey, betul lah. Maknanya yang paling mudah bahagian A, kita bagikan jawapan yang pendek, ringkas dan tepat. Okey, manakala yang kedua tadi, pendekatan psikologi
ekonomi dan sosiologi. Maknanya kena ingatlah kan, kalau akronim dia PES kan. Maknanya berdasarkan markah, 3 markah. Ada 3 jawapan. Okey, ini yang soalan bahagian B tadi yang mana berkaitan tentang jelaskan keusahanan mengikut perspektif Islam. 4 markah. Jadi markah ni memandu murid-murid untuk menjawab dengan tepat. Iaitu kita lihat tentang pertama yang kawan kita bagi tahu tadi, kejayaan tuntut dalam Islam kerana dikira sebagai satu ibadah. Ini kita ingatlah kan, ibadah. Kemudian tuntutan fardu kifayah yang menjadi kewajipan sebagian umat Islam. Ini keyword dia ataupun poin penting fardu kifayah yang mana memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Dan seterusnya sumber rezeki yang digalakkan. Ada 3. Dan seterusnya mempunyai martabat yang tinggi di sisi Islam. Dah boleh dapat 4 markah dah. Tapi sebagai tambahan yang boleh kita ingat tentang boleh kita mengeluarkan zakat dan bersedekah. Itu tentang prinsip ataupun yang dikatakan perspektif Islam. Okey, tentang keusahawanan. Okey, yang seterusnya yang kedua, okey, tentang 4 prinsip tadi. Okey, yang dikatakan falah, kita pandu 6 markah, maknanya paling kurang 3. 3 apa? 3 prinsip. Okey, maknanya 6 ini pertama tentang prinsip. Kemudian kita terangkan dia. Okey, maknanya begitu juga ada 3, kita terangkan setiap 3 perkara itu dah mendapat 6 markah. Tapi kalau kita dapat 4 juga, kita terangkan semuanya, tetap dapat 6 markah, tak dapat 8 markah. Okey, mana yang kawan kita beritahu tadi, berjaya menyelesaikan masalah dengan mencipta yang baru. Ini paling ringkaslah poin penting yang boleh murid-murid tulis dalam kertas jawapan. Kemudian amanah, meneruskan perniagaan dengan baik. Seterusnya tawakal, kan, tentang menerima sesuatu dengan hati terbuka ataupun kita berserah. Bila berserah itu apa yang berlaku, kita akan terima seadanya. Dan istiqamah, tidak mudah putus asa, berkaitan tentang kesungguhan ataupun berterusan kita melakukan sesuatu perkara. Okey, baik cikgu, ni di antara soalan yang orang kata bakal ditanyakan di dalam peperiksaan. Mungkin cikgu ya. Ya, betul. Ini bentuk soalan dia. Bentuk, Baik cikgu, tadi soalan. kita ada sebut tentang prinsip konsep keusahawanan dalam Islam dan juga keusahawanan mengikut perspektif konvensional. Bagaimana kita nak menggabung jalinkan di antara kedua-dua ni cikgu? Okey, kalau kita lihat tentang kedua-dua ini pun hampir sama saja. Kita lihat tentang konvensional dengan perspektif Islam. Yang pertama tentang kejayaan. Kita lihat psikologi pun ada kejayaan. Dari ekonomi maknanya mendapatkan keuntungan. Dari sosiologi tentang kepuashatian. Itu tentang terlihat daripada psikologi dan ekonomi dan sosiologi. Yang akhirnya sebenarnya kedua-duanya pendekatan perspektif konvensional ataupun Islam semuanya memenuhi keperluan dan kehendak kita semua. Yang pastinya tentang itulah keutamanya tentang kesungguhanlah dan menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan kita di bumi ini ataupun di dunia kita. Itu antara kaitan. Maknanya paling penting cikgu dalam kita nak melakukan perniagaan, menjadi seorang usahawan, kita perlu berpasakkan 4 prinsip cikgu. Mungkin cikgu boleh kita nak bagi faham sikitlah tentang poin yang ketiga, tentang tawakal tu cikgu. Mungkin ada murid-murid kita yang kurang faham macam mana dalam perniagaan ni kita kena bertawakal tu cikgu. Okey, maknanya dalam bertawakal tu maknanya pertama sekali tentang pekerjaan lah. Maknanya bekerja tu dengan kesungguhan sehabis baik, yang terbaik. Dan kalau perniagaan itu kita menyediakanlah kalau dengan perkhidmatan contohnya kepada pelanggan, sehabis baiklah, maknanya kita mengutamakan pelanggan kan, dan kita produk kita pun mementingkan tentang yang terbaik kan, yang berkualiti. Bukanlah kita jual dalam perkara yang boleh kata hanya keuntungan semata. Tapi bila kita dah buat yang terbaik, kita bertawakal, maknanya kita berserah. Pelanggan sudah pastilah kalau kita yang baik, setentulah akan datangnya orang kata pengikut-pengikut, followers kan, untuk minat suatu produk itu, sama ada makanan ataupun pakaian dan banyak lagi. Dan selain daripada itu kita berserah, itu makna erti kata apa-apa berlaku, contohnya kedatangan COVID-19, maknanya terpaksa tutup
perniagaan, tapi ada alternatif lain Betul. yang boleh kita lakukan. Maknanya tadi cikgu dah ajar kepada kita ada 2 akronim cikgu Ya. Ada cikgu sebutkan FATI dan juga PES cikgu. Ya. Dua pendekatan. Dua pendekatan lah. Perspektif dalam keusahawanan. Keusahawanan Islam dan juga konvensional. Baik cikgu, banyak lagi yang akan kita kongsikan selepas ini dengan soalan-soalan yang menarik dan contoh-contoh soalan yang bakal kita jawab di dalam peperiksaan nanti. Betul cikgu? Ya, betul. Tapi sebelum tu boleh kita berehat seketika? Okey, Baik, boleh. murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, banyak lagi perkongsian yang akan kita berikan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Syafan Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan tingkatan 4. Untuk segmen kali ini cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, segmen kali ini kita akan masuk kepada unsur dalam konsep keusahawanan. Unsur dalam konsep keusahawanan. Ada 4. Okey, 4 unsur dalam konsep keusahawanan. Yang pertama, inisiatif yang berterusan. Kedua, berani mengambil risiko. Ketiga, berupaya mendapat pulangan. Dan yang keempat, menggembeling sumber keusahawanan. Okey, 4 unsur dalam konsep keusahawanan. Jadi cikgu suka minta murid untuk bincangkan ataupun terangkan satu persatu. Jadi cikgu minta siapa yang boleh. Okey, Puteri Alia. Okey, Puteri Alia, cuba. Okay. Inisiatif yang berterusan, dia membantu usahawan memulakan atau mencipta sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha tersebut. Dia perlu mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi, dinamik dan mempunyai idea yang kreatif dan inovatif serta berwawasan untuk terus maju. Yang kedua, berani mengambil risiko. Kejayaan seseorang usahawan bergantung kepada kemampuan melihat dan merebut peluang yang ada di sekitarnya. Oleh yang demikian, usahawan perlu sentiasa membuat keputusan yang telah diambil kira risikonya. Kerana semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi peluangan atau kejaran yang diperoleh. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh? Puteri Alia. Boleh? Okey, yang ketiga, berupaya mendapat pulangan. Keuntungan yang diperoleh setelah mengambil kira segala kos perbelanjaan dan juga risiko yang bersabar. Ia mendorong seseorang menceburi bidang keusahawanan, juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan taraf hidup rakyat dan mewujudkan peluang pekerjaan. Seterusnya dapat mengatasi masalah sosial. Okey, itu 3 perkara atau 3 unsur dalam konsep usahawanan. Dan ada yang keempat. Itulah perkara penting tentang menggembeling sumber keusahawanan, iaitu tentang mendapatkan bahan yang diperlukan dan menggabungkannya. Itu yang berkaitan tentang keusahawanan lah. Kan, yang mana maksud keusahawanan. Murid-murid ingat maksud keusahawanan. Okey, ingat semula tentang maksud keusahawanan, iaitu proses menggabungkan sumber keusahawanan. Okey, seperti bahan mentah kan, ataupun modal, kemudian sumber manusia, dan ada beberapa kita akan lihat nanti sumber keusahawanan. Kemudian adalah untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan dan untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Sebenarnya yang ada penerangan ni menghasilkan produk yang bernilai bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sumber keusahawanan fizikal dan bukan fizikal digabungkan untuk mendapatkan hasil bagi memenuhi cita rasa pengguna ataupun pelanggan. Okey, ini salah satu teknik untuk kita kuasai tentang menganalisis situasi. Okey, kita baca unsur dalam konsep keusahawanan berkaitan tentang syarikat mangkuk sidan berhad. Okey, yang dipetik daripada buku teks ya. Murid boleh lihat buku teks pengajian keusahawanan surat 21. Dan syarikat mangkuk berhad merupakan sebuah syarikat pengeluar pinggan mangkuk terkenal di Pontian Johor. Syarikat ini diasaskan oleh Encik Abbas yang merupakan bekas pekerja kilang seramik di Air Hitam. Walaupun tidak berkerusahan tinggi, Encik Abbas percaya bahawa rezeki tidak akan datang bergolek jika tidak dicari. Setelah mengikuti kursus keusahawanan selama 6 bulan di sebuah agensi kerajaan, beliau telah mencagarkan rumahnya untuk mendapatkan modal pinjaman sebanyak RM200,000 sebagai modal perniagaan. Okey, beliau telah menggunakan kebolehan dan kepakarannya dengan mencipta dan mengubah suai pelbagai bentuk pinggan mangkuk yang baru
untuk memenuhi cita rasa pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Pada peringkat permulaan, hasil jualannya kurang merangsangkan. Pelbagai usaha yang diambil, beliau menyebabkan syarikat ini berkembang sehingga terkenal di Johor dan kini perniagaannya telah dikenali dan mendapat ulangan modal yang lumayan. Jadi nak analisis situasi ini, kita lihat analisis unsur dalam konsep keusahawanan berdasarkan petikan. Pertama, kenal pasti unsur, petikan yang mana dan kaitan dengan persekitaran. Okey, murid-murid, boleh kita cuba. Siapa yang nak pertama untuk kesan mana unsur dalam konsep keusahawanan yang ada dalam situasi ini? Okey. Saya Okey, Syuhada. Okey, cuba. yang first kali yang saya dapat ini berdasarkan petikan tersebut, unsur dia ialah inisiatif yang berterusan. Okey, yang mana? Dalam petikan tersebut, Encik Abbas dia berusaha untuk mempelbagaikan pinjaman kod dia bagi memenuhi permintaan pelanggan. Okey. Okey, lagi? Itu Yang satu inisiatif yang kedua, terusan. Berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko. Yang mana? Ya. Yang mana Encik Abbas ni dia berani mengambil risiko untuk memulakan perniagaan dia dengan menjagakan rumah untuk mendapatkan modal pelanggan. Modal pinjaman. Okey. Okey, kita bagi yang lain cuba. Okey. Siapa Ada yang tak? boleh? Silakan. Khairul boleh? Saya Ustaz. Okey. Okey. Unsur yang lain yang terdapat dalam petikan ialah unsur menggembling sumber keusahawanan. Okey, yang mana? Yang Cik Abbas menggunakan sumber fizikal iaitu bahan mentah, tanah liat dan sumber manusia dengan sebaiknya untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, bagus. Okey, ada lagi satu lagi kan? Unsur dalam konsep keusahawanan yang belum disebut. Siapa boleh cuba? Saya Okey, Aidil. berupaya mendapat pulangan. Okey, berupaya mendapat pulangan. Yang mana? Perniagaannya telah dikenali dan mendapat pulangan modal yang lumayan. Okey, betul. Okey, ada 4 unsur dalam konsep keusahawanan yang boleh kita kesan dalam situasi Encik Abbas yang sebagai pengusaha syarikat mangkuk sendirian Berhad. Okey, kita lihat kepada soalan contoh SPM yang perlu murid-murid ingat ataupun perkara asas fakta yang perlu kita ingat untuk soalan bahagian A. Yang pertama, nyatakan unsur dalam konsep keusahawanan 4 markah. Okey, ini sebagai panduan kita untuk jawapan. Pada 4 unsur lah. Maknanya dalam peperiksaan kita tak sebut nyatakan 4. Maknanya 4 itu dah membantulah untuk memberikan jawapan. Okey, kemudian apakah maksud inisiatif yang berterusan dalam konsep keusahawanan? 2 markah saja. Maknanya tidaklah ayat yang begitu panjang. Dan seterusnya bahagian B, jelaskan berani mengambil risiko dalam konsep keusahawanan. Okey, 4 markah. Maknanya perlunya peneranganlah tentang berani mengambil risiko. Okey, cuba carikan jawapan. Okey, silakan. Okey, dan silakan siapa yang boleh untuk berikan jawapan bahagian A yang pertama. Okey, Syuhada dulu. Okey. Unsur dalam konsep keusahawanan ialah inisiatif yang berterusan, Okey. mendapat pulangan, berani mengambil risiko, Okey. mengambil sumber keusahawanan. Mengembeling sumber keusahawanan. Okey, Ya. seterusnya yang kedua, apakah maksud inisiatif yang berterusan? Saya Siapa? Okey. Aidil? inisiatif yang berterusan ialah memulakan atau mencipta sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha tersebut. Okey, mengembangkan usaha tersebut. Pun kalau kita tak ada idea waktu menulis tu, kita boleh berikan contoh juga ya. Maknanya contohnya mungkin kita gunakan Cik Abbas tadi kan, memulakan perniagaannya daripada awal. Dia berhenti kerja pun boleh kita katakan dia berterusan. Ini mengembangkan perniagaan menggunakan contoh situasi yang ada. Boleh juga ya beri jawapan. Okey, bahagian B, jelaskan berani mengambil risiko dalam konsep keusahawanan. Siapa boleh? Okey, silakan. Berani mengambil risiko. Okey, Khairul nak cuba? Khairul. Putih Alia. Okeylah.
Okay. Okey. Berani mengambil risiko. Dia kejayaan seseorang usahawan bergantung kepada kemampuan melihat dan berbuat peluang yang ada di sekitarnya. Lepas tu, wujud hasil daripada permintaan pengguna yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan yang lain. Okey. Pun sama juga ya, kalau kita terhad kepada jawapan yang ada mungkin dalam buku teks, kita boleh bagikan situasi yang berkaitan. Contohnya tentang apa yang diceritakan tentang Cik Abbas tadilah. Okey. Walaupun soalan tadi secara umum, kita boleh gunakan situasi sebagai contoh untuk memberikan jawapan. Okey, ini jawapan yang kawan kita berikan tadi. Inisiatif yang berterusan, berani mengambil risiko, berupaya mendapat pulangan, mengembeling sumber keusahawanan. Ingatlah IBBM. Okey, inisiatif yang berterusan, berani mengambil risiko, berupaya mendapat pulangan, mengembeling sumber keusahawanan. Okey. Jadi ini memang fakta yang perlu murid-murid ingat. Cuma olahan dia, penerangannya perlulah kefahaman. Okey, seterusnya yang kedua tentang maksud inisiatif yang berterusan. Dalam konsep keusahawanan, memulakan atau mencipta sesuatu yang baharu dan terus mengembangkan usaha. Itu yang dikatakan inisiatif berterusan. Bukan sekerat jalan. Maknanya kan, walaupun kita kata satu usaha yang kita buat itu mungkin terhalang, kita mungkin alternatif lah. Itu yang dikatakan inisiatif yang berterusan. Jangan mudah putus asa, memulakan sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha. Okey, bahagian B tadi. Kalau kita lihat, markahnya 4 markah. Mana ada 4 poin ataupun ada beberapa perkara yang perlu kita kena ingat tentang berani mengambil risiko. Ialah tentang kejayaan seseorang usahawan bergantung kepada kemampuan melihat dan merebut peluang yang ada di sekitarnya. Okey, yang kedua, peluang perniagaan boleh wujud hasil daripada permintaan pengguna yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan lain. Seterusnya, usahawan perlu sentiasa buat keputusan yang telah diambil kira risikonya, kerana semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pulangan atau ganjaran yang diperoleh. Itu antara penerangan berkaitan tentang jelaskan berani mengambil risiko dalam konsep keusahawanan. Okey, baik cikgu. Ini di antara soalan-soalan yang kita lihatkan contoh-contoh soalan juga. Ya, contoh dalam peperiksaan. Dan salah satu daripada apa yang cikgu sebut tadi adalah berani mengambil risiko juga. Ya. Dan sebenarnya itu yang paling ditakuti bila mana kita melakukan bisnes. Betul Ya, cikgu? betul. Jadi dalam sebagai seorang usahawan ni cikgu, mungkin cikgu boleh bagi tips ya cikgu, bagaimana kita nak mengendali risiko tu sendiri cikgu. Dan mungkin tak semestinya kita kena meletakkan risiko yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Betul cikgu? Ya, betul. Bagaimana kita nak menguruskan risiko tu cikgu? Okey, bila mana nak menguruskan risiko, pertama sekali kita kena kenal pastilah kelemahan. Mana kelemahan kita dan kekuatan kita juga. Maknanya berani mengambil risiko tu, kita kenallah kekuatan dan kelemahan kita. Dan kalau kekuatan kita gunakanlah kekuatan itu untuk kita mengambil peluang ataupun kita mengatasi ancaman. Maknanya risiko tu ancaman lah. Kan? Risiko tu juga peluang. Bagaimana kita lihat contohnya lah, contoh emas kita. Kan? Yang mana benda tu mungkin waktu jerebu dahulu kita pakai. Tapi bilanya datang penyakit, rupanya emas itu, topeng muka itu, pelitup muka itu diguna pakai oleh kebanyakan orang dalam situasi semasa. Okey, kalau kata tadi kelemahan, maknanya kata risiko tadi kelemahan, maknanya mungkin kita perlukan bantuan orang. Mungkin kita boleh bantu dari sudut modal. Dan kita perlukan bantuan dari sudut sokongan kata pelanggan juga untuk membeli ataupun menyokong produk yang kita hasilkan. Itu kata risiko-risiko inilah. Banyak risiko yang kita kena analisis juga dan kenal pasti. Tapi kalau kita takut nak hadapi risiko cikgu, tak berniagalah jawabnya. Ya, betul cikgu kan? Ya. Okey, baik cikgu. Jadi boleh tak kita nak uji murid-murid kita supaya kita dapat lihat adakah mereka ni benar-benar memahami apakah yang kita pelajari pada hari ini cikgu? Okey, murid-murid bersedia? Boleh? Untuk cikgu tanyakan tentang pertama tadi tentang prinsip keusahawanan Islam. Okey. Yang kedua tentang unsur dan konsep keusahawanan Islam, unsur dan konsep keusahawanan, okey, yang kita telah bincangkan. Okey, cikgu nak tanya
Khairul. Okey. Nyatakan dua perspektif dalam keusahawanan. Yang pertama, perspektif Islam dan juga yang kedua ialah daripada perspektif konvensional. Okey, bagus. Jadi ingatlah kan dua perspektif. Okey, Nosyuhada. Ni spontan ni, cuba. Okey, perspektif konvensional. Sebab kawan kamu tadi dah terangkan 3 pendekatan. Boleh nyatakan, senaraikan 3 pendekatan? Boleh. Okey, cuba. Pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologi. Okey, bagus. Okey, seterusnya tentang unsur, prinsip dalam konsep keusahawanan. Okey, Puteri Alia. Sedia prinsip dalam konsep keusahawanan. Nyatakan 4 prinsip tersebut. Inisiatif yang berterusan. Prinsip dalam konsep keusahawanan. Dalam konsep keusahawanan. Prinsip dalam konsep keusahawanan yang ada akronim tadi. Okey, falah, amanah, tawakal dengan istiqamah. Okey, bagus. Okey, dan yang terakhir untuk sesi kita untuk tentang unsur dan konsep keusahawanan. Nyatakan, Aidil. Boleh? 4 unsur dalam konsep keusahawanan. Yang pertama, inisiatif yang berterusan. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, berupaya mendapat pulangan. Yang terakhir sekali, menggabeling sumber keusahawanan. Okey, bagus. Jadi ada 4 perkara kan, unsur yang kelirulah. Tadi prinsip dalam konsep keusahawanan. Kemudian adalah unsur dalam konsep keusahawanan. Okey, yang awal lagi tentang keusahawanan dalam perspektif Islam. Boleh cuba Khairul untuk nyatakan konsep keusahawanan dalam Islam. 3 perkara. Konsep keusahawanan dalam Islam. Ya. Yang hati tadi ya. Yang bukan, yang awal, perspektif Islam. Perspektif Islam, okey. Keusahawanan adalah kerjaya yang dituntut oleh Islam. Okey. Kerana keusahawanan merupakan sebagai satu ibadah. Ya. Okey. Kedua. Keusahawanan adalah suatu bentuk ibadah umum dan juga fardu kifayah. Okey, ibadah umum dan fardu kifayah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, usahawan dapat membantu masyarakat dengan membayar zakat dan juga memberi sedekah. Bersedekah. Okey, bagus. Okey. Jadi oleh sebab itu cikgu, kita berniaga ni sebenarnya kita nak jadi orang yang membayar zakat. Betul cikgu ya? Ya, dalam Islam itulah keutamaan dia. Baik cikgu. Jadi banyak lagi perkara ataupun di antara soalan-soalan contoh yang akan cikgu berikan kepada kita murid-murid. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Baik, para penonton sekalian, murid-murid yang dikasihi sekalian, kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Hafiz. Cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, kali ini kita akan kongsikan tentang sumber keusahawanan. Okey, jadi sumber keusahawanan yang kita terakhir tadi tentang unsur dan konsep keusahawanan adalah mengemeling sumber keusahawanan. Jadi kita akan bincangkan selepas ini tentang sumber keusahawanan. Yang pertama tentang sumber pengeluaran yang boleh digembeling oleh usahawan melalui proses membuat keputusan dan tindakan yang berterusan dalam menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okey, sumber-sumber akan diubah menjadi output. Maknanya kita pun sebagai manusia pun adalah sumber keusahawanan juga. Sebagai contoh, bahan mentah, modal dan pekerja. Okey, ini pertama definisi kena ingat. Okey, seterusnya tentang jenis sumber keusahawanan. Okey, ada 2. Okey, keusahawanan fizikal dan keusahawanan bukan fizikal. Jadi cikgu minta seorang untuk kongsikan tentang jenis sumber keusahawanan. Silakan. Okey. Siapa nak cuba? Tentang jenis keusahawanan. Okey, Syuhada, tentang sumber keusahawanan. Yang pertama, tanah.
Tanah merupakan segala kekayaan yang terdapat di bumi serta di dasar lautan. Tanah juga ialah sumber terhad. Yang kedua, sumber manusia. Pekerja merupakan sumber yang dapat membantu kejayaan sesebuah perusahaan jika dirancang dan digembling dengan baik. Sumber manusia juga dapat menyumbang tenaga, pemikiran, bakat kreatif dan motivasi. Yang ketiga, modal. Sumber yang diperlukan untuk menjayakan sesuatu projek seperti Boleh teruskan? Apa cikgu boleh bantu cikgu? Pembelian jentera. pembelian jentera Okey. dan kilang. Alright. Okey. Okey, ada modal terbagi kepada modal hutang dan modal EQT. Okey, kena ingat. Okey, syuhada telah terangkan 3 sumber kerusahaan fizikal. Okey, kita lihat balik semula sumber kerusahaan fizikal ada 5. Okey, yang pertama tanah. Okey, tanah. Kedua sumber manusia. 3 modal. 4 bahan mentah. Dan 5 pembekal. Yang cikgu ringkaskan TSMBP. Okey, tanah, sumber manusia, modal, bahan mentah dan pembekal. Okey, yang mana syuhada tadi terangkan tanah, sumber manusia, modal, bahan dan modal. 3 sahaja. Okey, kita lihat pada bahan mentah pula. Bahan yang masih belum melalui sebarang proses atau bahan mentah yang telah diproses tetapi masih belum menjadi barang siap. Okey, sebagai contoh, bagi bidang perindustrian, yang padi beras nasional berhad, ini bernas, menggunakan padi yang akan diproses menjadi beras sebelum dijual kepada pelanggan ataupun kepada pembekal. Okey, seterusnya yang kelima, pembekal. Yang mana sumber kerusahaan fizikal. Dia adalah pihak yang membekalkan barangan kepada usahawan. Sebagai contoh, kilang-kilang pengeluar ubat-ubatan akan membekalkan ubat kepada hospital dan klinik-klinik yang telah membuat tempahan. Ataupun kalau kita cerita pasal beras tadi, maknanya kilang-kilang beras akan membekalkan kepada pemborong-pemborong beras untuk dibungkus ataupun diedarkan kepada peruncit-peruncit. Itu tentang pembekal, bahan mentah, modal dan sumber manusia dan tanah. Okey, sumber kerusahaan seterusnya tentang bukan fizikal. Okey, ada 2. Yang pertama tentang teknologi dan yang kedua maklumat. Jadi, ingatlah teknologi dan maklumat. Paling ringkasnya TM, teknologi maklumat. Okey, yang mana secara tak langsung yang dinyatakan bukan fizikal. Tak nampaklah secara fizikalnya dan berkaitan tentang teknologi dan maklumat walaupun teknologi itu adalah berkaitan tentang mesin. Kita lihat pula penerangan dia. Okey, yang mana sumber kerusahaan bukan fizikal. Yang mana ilmu tentang cara mencipta dan mengendalikan barang-barang dalam perusahaan. Kemahiran ini perlu dan operasi sebuah industri sebagai contoh mesin pemotong kertas dapat bergerak secara automatik ataupun kita lihat kilang recycle kan, mana kilang kita semula kertas adanya mesin untuk menghancurkan kertas-kertas tersebut. Okey, seterusnya yang kedua tentang maklumat, iaitu ilmu pengetahuan yang membantu usahawan merancang, mengelola dan melaksanakan sesuatu aktiviti perniagaan dengan berkesan. Sebab itulah pentingnya sumber keusahawanan bukan fizikal ini. Kemudian yang kedua, maklumat dapat mempengaruhi kejayaan seseorang usahawan. Dan yang ketiga, contoh dia, usahawan dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui kursus keusahawanan yang dihadirinya. Okey, tu ada 6. Ada 5 tambah 2. Ada berapa semuanya? Khairul? Sumber keusahawanan 7. 7. Okey, ingat ya. Bukan fizikal 2. Yang fizikal ada 5. Ada 7 semuanya sekali. Okey, ini sebagai ingat balik. Nyatakan 2 unsur dalam konsep keusahawanan. Ingat balik semula. Aidil, ingat Aidil? Ingat, Okey, apa Aidil? 2 saja? inisiatif yang berterusan berani mengambil risiko. Okey, kalau kaitan tentang tajuk kita tadi yang terakhir ini tentang sumber keusahawanan, berkaitan tentang unsur apa? Mengembling sumber keusahawanan. Okey, mengembling itu masih menggabungkan ya beberapa unsur dalam konsep keusahawanan ataupun kita gabungkan tentang sumber. Kalau bahasa lain sumber pengeluaran dengan sumber keusahawanan sama. Okey, kita tengok soalan contoh.
Yang pertama, nyatakan definisi sumber keusahawanan. Okey, 3 markah. Okey, yang kedua, senaraikan sumber keusahawanan dalam perniagaan kedai runcit. Ini dah mencabar tak mencabar, sama saja. 4 markah sebenarnya sebagai gangguan lah. Supaya murid-murid ingat kedai runcit. Nampak gambaran dia, apa yang dikatakan sumber keusahawanan. Okey, bahagian B pula, mana jawapannya perlunya penerangan ataupun penjelasan, ada 4 markah. Jelaskan sumber keusahawanan fizikal. Kalau kita kata tadi, sumber keusahawanan fizikal ada 5. Kan? Nanti kata kita pilihlah berapa? 2 sahaja. Kan? Kemudian yang kedua, tentang terangkan sumber keusahawanan bukan fizikal. 6 markah. Jadi bukan fizikal, ada 2. Jadi kita kena terangkanlah 3 poin atau 3 perkara penting dalam 2 sumber keusahawanan fizikal yang telah kita sentuh tadi. Okey, yang pertama. Siapa yang nak cuba? Tentang definisi sumber keusahawanan. Okey? Saya Ustaz. Okey, Khairul. Okey. Definisi sumber keusahawanan. Okey. Sumber keusahawanan ialah sumber pengeluaran yang boleh digembeling atau digembeling oleh usahawan melalui satu proses membuat keputusan dan tindakan yang berterusan dalam menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak masyarakat. Okey. Tu nanti kita akan lihat jawapan dia. Okey, so yang kedua, senaraikan sumber keusahawanan dalam perniagaan kedai runcit, 4 markah. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Aidil. Yang pertama tanah, yang kedua modal, yang ketiga pembekal, yang keempat bahan mentah. Okey, kedai runcit. Kalau sebut tanah tadi, tanah tu merujuk kepada apa, Aidil? Kedai dia. Kedai Letak dia. kita. Maknanya kedai dia ataupun premis ya. Okey. Ya. Okey, seterusnya bahagian B. Jelaskan sumber keusahawanan fizikal. Siapa nak cuba keusahawanan fizikal? Saya. Okey, Syuhada. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan segala kekayaan yang terdapat di bumi atau di dasar lautan. Okey. Yang kedua, pembekal. Pihak yang membekalkan barangan kepada usahawan. Okey. Seterusnya yang kedua, terangkan sumber keusahawanan bukan fizikal. Saya cikgu. Okey, Alia. Teknologi, kaedah operasi, ilmu tentang cara mencipta dan mengendalikan barang-barang dalam perusahaan. Contohnya, mesin pemotong kertas dapat bergerak secara automatik. Okey. Yang kedua, maklumat, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membantu usahawan merancang, mengelola dan melaksanakan sesuatu aktiviti perniagaan dengan berkesan. Contohnya, usahawan dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui kursus perusahawanan yang dihadirinya. Okey, bagus. Kita lihat contoh jawapan. Okey, yang pertama tadi tentang definisi sumber keusahawanan. Okey, mana cikgu nyatakan tadi, ingatlah perkataan sumber pengeluaran. Okey, maknanya dapatlah markah sekurang-kurangnya kan sebab 3 markah ni. Jangan langsung tak dapat markah. Okey, sumber pengeluaran yang boleh digembeling oleh usahawan melalui satu proses buat keputusan dan tindakan. Okey, kemudian menghasilkan barang atau perkhidmatan. Maknanya menghasilkan barang pun dah cukup dah. Okey, dan untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Jadi definisi ni fakta. Jadi murid-murid kena ingat. Dah ingat dah semua? Khairul? Boleh ingat? Okey, ingat ya? Okey, seterusnya tentang senaraikan senaraikan sumber keusahawanan dalam perniagaan kedai runcit. Okey, tanah ni tadi kalau kita tukar kepada kedai pun boleh juga, kan? Ataupun premis. Ni pun antara sebab dia berkaitan tentang perniagaan kedai runcit. Okey, sumber manusia, pekerja, modal dalam bentuk wang atau pinjaman ataupun bahan mentah dan pembekal. Okey, seterusnya bahagian B. Ya, tanah untuk digunakan untuk tujuan pertanian, diberikan jawapan tadi. Okey, kemudian sumber manusia, tu dah dapat dah. Kita menerangkan namanya tentang sumber keusahawanan fizikal dan penerangan dia. Dah dapatlah 4 markah. Kalau kita dapat terangkan semua, ikutkan ni ada 8 markah. Okey, dan seterusnya tentang bahagian B. Ini yang tentang penerangan, tentang sumber keusahawanan bukan fizikal.
Bila bukan fizikal, sebut teknologi, dah dapat 1 markah. Okey, kita beri penerangan ilmu tentang cara mencipta, dapat 1 markah, contoh 1 markah. Okey, begitu juga dengan maklumat, 1 markah. Kemudian kita beri penerangan 1 markah dan contoh 1 markah. Jadi murid kena ingatlah, kan, contoh ni membantu untuk dapatkan markah. Okey, jadi inilah antara perkara yang penting untuk murid-murid ingat cara menjawab soalan peperiksaan. Baik cikgu, ni di antara contoh-contoh soalan yang mungkin bakal anda semua temui dalam peperiksaan nanti. Baik cikgu, sebelum kita berakhir, mungkin ada rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini cikgu. Okey, rumusan kita pada hari ini adalah tentang keusahanan daripada pelbagai perspektif, iaitu pertama perspektif Islam dan yang kedua konvensional. Kemudian yang kedua tentang unsur dalam konsep keusahanan. Kita kena ingatlah tentang 4 unsur dalam konsep keusahanan. Dan yang terakhir, sumber keusahanan yang ada terdiri daripada 2, iaitu sumber keusahanan fizikal dan bukan fizikal. Jadi murid kena bersedialah untuk menghadapi peperiksaan dengan poin yang penting ini untuk persiapan peperiksaan. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafiz dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik murid-murid, belajar rajin-rajin dan insya-Allah suatu hari nanti anda akan menjadi usahawan. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.